Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum. Salam kripto. Okey, apa khabar tuan-tuan puan-puan? Saya tahu ramai yang tengah mungkin agak resah sedikit melihat pergerakan harga cryptocurrency, especially Bitcoin. Okay, so memang Bitcoin mengalami significant drop lah, drop yang secara mendadak. Dan juga kebanyakan cryptocurrency lain pun jatuh juga. So last video memang kita celebrate ETH go to all time high, tetapi bila Bitcoin jatuh, dia pun ikut samalah jatuh. Okay, so harga Bitcoin sekarang berapa ni? Sekitar 50k, something like that lah. Dia cuba nak retain dekat support level tu. So jadi video hari ni kita nak bincang sedikit apa yang berlaku dekat pergerakan harga Bitcoin. Adakah ini penamat bull run ataupun adakah bull run ni akan berterusan? Dan saya nak share, ni tuan-tuan wajib tengok sampai akhir lah. Saya nak share satu indikator yang sangat penting yang tuan-tuan boleh gunakan untuk tahu bahawa bull run tu dah tamat ataupun belum. Ini berdasarkan perjalanan bull run pada tahun 2017, 2013. So saya akan tunjuk dekat chart Bitcoin. So nanti tuan-tuan puan-puan akan faham. Kalau dah nampak pattern, ada satu pattern tu, kalau dah nampak pattern tu wujud, tuan-tuan puan-puan boleh buat the decision lah, nak take profit ke atau nak hold pun boleh. Janji tuan-tuan puan-puan faham bahawa ini mungkin pengakhiran untuk bull run pada fasa ni lah, bukan yang sekarang ni kalau pattern tu berlaku. Okay, so saya nak clarify awal-awal. Jadi sebelum tu kita tengok market cryptocurrency. Okay, so Bitcoin 49k, Ethereum 2200. So banyak yang kalau tengok semalam memang merah-merah. Hari ini nampaknya mereka dalam fasa pemulihan, and then Cardano pun pulih. So banyak yang drop teruk-teruk semalam. So sekarang ni mereka tengah pulih lah. Even XRP pun drop teruk semalam. So dia biasa, kalau Bitcoin drop 20% macam tu, altcoin pun drop lagi dahsyat. So siapa banyak ni Win, BitTorrent. So surprisingly Tron punya ekosistem, Win, BTT ni mula pump lah, mula pulih. So diorang naik banyak lah kan. VeChain pun tengah naik, alhamdulillah. Harmony One, Compound. Okay, so apa yang kita dapat tengok, macam basic attention token ni semalam memang jatuh teruk kebanyakan ni. Sekarang mereka semua sedang pulih lah. So siapa yang bought the dip semalam, mungkin tengah profit. Mungkin tengah profit. Okay, so yang drop banyak ataupun mungkin sedang memulihkan keadaan mereka adalah ialah Torchain, Bitcoin Gold. Reserve Right Token pun semalam jatuh teruk juga. Sekarang ni dia jatuh sikit, mungkin dia pun sedang memulihkan diri dia. Okay, so kalau tengok negatif tak banyak lah. So boleh katakan sekarang ni altcoin sedang memulihkan keadaan mereka ataupun harga mereka, sebab Bitcoin lepas jatuh semalam tu dia kekalkan sekitar harga 49-50k. Dia dekat support level. Jadi altcoin pun dia dapat buat reversal. So hopefully Bitcoin dapat maintain dia punya support level lah. Okay, so next kita tengok chart Bitcoin. Tapi sebelum saya nak tunjuk chart Bitcoin, ini yang saya nak tunjukkan, di mana tuan-tuan puan-puan kena fahamkan benda ni. Benda ni mesti tuan-tuan puan-puan kena faham, sebab ini adalah psychology of market cycle. Selalu kalau kita tengok market cycle, ataupun kalau saya buka trading view tunjuk chart semua tu kan, yes, benda tu kita panggil technical analysis. Tetapi di sebalik candlestick tu adalah
emosi manusia secara berkelompok. Emosi manusia secara berkelompok. Jadi perjalanan market ni sebenarnya memang kita nampak chart, tetapi di sebalik chart tu adalah emosi manusia. Jadi kita gunakan candlestick tu untuk kita mengukur keadaan emosi manusia. So ini adalah pattern, satu pattern yang tuan-tuan puan-puan kena faham, supaya tuan-tuan puan-puan tahu sekarang ni berada di peringkat mana. Sebab kita buat masa sekarang kita tak tahu di peringkat mana, tetapi kita boleh buat some guessing lah, which is okay. So kalau tengok dekat chart ni, ini adalah price, ini adalah time kan. So mula-mula dia start dengan ketidakpercayaan. Dia tak percaya benda ni boleh naik ke. Lepas tu dia akan ada sedikit harapan, lepas tu optimistik, dia mula percaya. Lepas tu dia rasa thrill, market tengah naik. Euforia ni bahaya. Sebab euforia ni kita akan jadi sangat tamak, sehingga kan kita kata kita ni paling power, kita nak jadi kaya, nak jadi jutawan, those kind of feeling. That's why dekat video YouTube saya awal-awal lagi, dekat video how to take profit, saya kata always merendah diri. Tetapi bahagian euforia kadang-kadang akan ada. Mungkin bukan kita, tapi bila kita tengok sekeliling, semua duk cerita nak jadi kaya, tiba-tiba dia rasa dia boleh jadi kaya kan. So bila euforia tu start datang, waktu tu sangat-sangat bahaya. Dan apa akan jadi? Harga dia akan crash. Jadi lepas euforia, complacency maksudnya berpuas hatilah. Dia akan naik sedikit, lepas tu dia akan start jatuh lagi. Then baru anxiety, panic semua ni akan serang, hati kita rasa sakit. Okay. Jadi ramai yang mungkin tertanya-tanya, tuan-tuan puan-puan mungkin tertanya-tanya, kita ni dekat bahagian mana ni Bitcoin kan? So of course dia bukan dekat bahagian hope and disbelief lah. Dia sekitar optimism, belief and maybe thrill, bahagian tu. Saya tak rasakan kita dah mencapai euphoria punya level untuk Bitcoin. Dia maybe dekat bahagian thrill, something like that, yes. Tapi saya tak rasalah dia dekat bahagian euphoria. Tetapi apa-apa pun kena tengok chart. So chart ni kalau tuan-tuan tengok, dia membentuk double top, di mana first top tu lebih tinggi, second top tu kurang tinggi, lepas tu dia akan crash, jatuh ke bawah. So nanti kita tengok Bitcoin punya pattern adakah sama bentuk dengan tu. Okay. Cuma saya nak bagi tahu, euforia ni tidak berlaku pada Bitcoin. Tetapi kalau tuan-tuan puan-puan follow market cryptocurrency, tuan-tuan puan-puan nampak siapa yang sangat euforik. Siapa yang ada euforia adalah bukan pelabur-pelabur Bitcoin. Dia adalah orang-orang yang membeli meme coin dan juga shitcoin. Contohnya ramai dah tahu macam SafeMoon. Ramai yang euforia bila kata benda ni tak betul apa semua, dia orang jadi marah. Dia kata aku nak jadi jutawan, kenapa cakap macam ni kan? Semua dekat bahagian euforia. Mereka punya emosi dekat bahagian euforia. Dan sekarang tengok apa jadi kat SafeMoon. SafeMoon crash. So pattern ni sekarang ni kita boleh tengok dekat SafeMoon. For sure dah nampak dekat SafeMoon, sebab dia dah pergi bahagian euforia, lepas tu dia jatuh. Sekarang maybe dekat bahagian complacency. Kalau harga SafeMoon jatuh lagi, and then you will see anxiety, denial, panic, benda ni semua akan start to muncul. Sekarang ni saya nampak dia baru habis euforia, dia dekat bahagian complacency lagi. Dan tengoklah nanti tuan-tuan puan-puan akan nampak this whole pattern. So this will be a pengajaran ataupun warning awal. Bagusnya bila benda SafeMoon tu berlaku, memang mula-mula saya tak puas hati juga. Tetapi bila nampak perjalanan SafeMoon dan bila dapat relate dengan psikologi market cycle, saya boleh tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada SafeMoon. So tuan-tuan puan-puan akan aware lepas ni. Kalau ada apa-apa token ke, cryptocurrency ke, kata to the moon lah dan sebagainya, tuan-tuan refer balik chart ni. Mudah. Okay. So sekarang ni kita bolehlah tengok chart Bitcoin. Okay. So untuk Bitcoin, kita memang tengok dia punya level memang drop lah. So ini weekly chart
So sejak dia break pattern ni, bukan pattern, sorry, sejak dia break resistance level harga dia yang lepas iaitu 19,000, kita ada beberapa kali harga Bitcoin tu jatuh lah. So kalau kita ukur di sini, kalau kita ukur, okay, so last dia ada pernah drop dari harga 41k sampai dia drop ke mana ni, 34k. So dia mengalami dalam 31% drop lah, 31% drop. Ini dekat somewhere here. Okay, somewhere dekat harga dari 40k something, dia drop kejap sampai 27k kan. Lepas tu dia break lagi another new all time high. So yang tu pula kita tengok dekat mana ni. Dia dari kejap sini sampai sini. This is another 27%. Dia dekat sini ya. Okay, ini sekitar 27% dia drop. Dan lately yang terbaru, which is semalam, dia pergi sampai mana ni? Dia pergi sampai 64k. Lepas tu dia jatuh sampai ni lah, lebih kurang 47k. 27% juga. So dia apa ni? Kalau yang dulu punya sekitar bila ni? Disember kan? Disember tu Januari yang dia bukan Disember tu Januari. Bila ni? Betul lah, Januari, sorry. Sekitar Januari dia jatuh dekat 31%. Lepas tu apa ni? Lepas tu di bulan Februari dia jatuh 27%. Lepas tu sekarang ni pun dia jatuh 27% lah. Cuma kalau kita tengok yang Februari ni dia jatuh dari 57,000 kan. Yang ni pun dia jatuh dari mana ni? 63,000. Jadi dia dekat-dekat. So, apa yang membuatkan orang sedikit resah adalah waktu bulan Februari dia jatuh ni, kedudukan dia dekat harga 40,000 ke 30,000 ni, dia tak lama tuan-tuan puan. Dia sekejap, lepas tu dia naik. Jadi orang yang membeli dekat sini tidak sebanyak dengan orang yang membeli dekat sini. Orang yang membeli dari bulan Februari sampai sekarang. So siapa-siapa yang beli Bitcoin dari Februari sampai sekarang, mereka membeli pada harga atas daripada 50k. Kebanyakannya beli atas daripada 50k. Jadi sebab tu bila harga Bitcoin jatuh sekarang ni, ramai yang lebih resah actually. Ramai yang lebih resah sebab lagi ramai orang baru masuk dekat sekitar harga 50k. So that's why one of the reason kenapa ramai yang agak panik lah. Okay. Dan saya kena delete ni sebab saya kena tunjuk lagi satu benda. Okay, kita delete arrow ni. Dan lagi satu saya nak highlight dekat tuan-tuan puan-puan adalah kalau tengok chart Bitcoin ni. Okay, saya buka dekat daily untuk memudahkan kita tengok Okay. So kalau tengok dekat sini, usually kalau bull run punya pattern dia macam ni. Dia pergi macam ni, drop sikit, naik sikit, lepas tu drop sikit, lepas tu naik sikit, lepas tu drop sikit. Okay, so yang ni kita panggil higher high. Alamak, kena dia warna kuning. Sekejap saya tukar warna kejap. Kita letak warna hijau Okay. Okay. So kalau tengok ni bahagian ni, kita buka baru. Okay, bahagian saya tukar warna kejap. Saya bab melukis ni slow sikit. Okay, tak apa. Bahagian ni adalah kita panggil higher high. Okay, sekarang ni boleh tukar. Ambil warna biru pula. Okay. Bahagian ni higher high. Bahagian ni kita panggil higher low. And then bahagian ni kita panggil higher high. Bahagian ni kita panggil higher low.
and bahagian ni kita panggil higher high. Kenapa kita panggil higher high, higher low? Kenapa depan tu kita letak perkataan higher higher? Sebab dia tengah meningkat. So pattern Bitcoin all this while, sejak dia break harga previous all time high, pattern dia memang dekat higher high, higher low lah. Okay. Dan sekarang ini ada something a bit different. So contoh ini okay. So ini adalah higher high, higher low. Higher high, higher low. Kan? Higher high, higher low. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Fine. Apa yang terjadi adalah ini dah jadi higher high. Ini tiba-tiba dia drop. Bila dia drop ni, dia drop lagi bawah daripada yang ni. Lagi bawah ataupun maybe saya boleh katakan sama level. So that's why sekarang ni untuk Bitcoin kita kena betul-betul perhatikan macam mana dia punya support level. Adakah dia boleh buat satu reversal ataupun dia boleh drop lagi sehingga 45k, 48 ke 45k. Nanti dia punya support level tu akan jadi lebih rendah. Jadi waktu ini yang kita kena berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab kita kena tengok adakah dia akan membentuk pattern yang ni, tuan-tuan puan-puan. Pattern ni di mana ada double top. Ini top lagi atas, ini top lagi bawah. Nampak? Ini adalah higher high, ini adalah higher low kan. Lepas tu bila dia drop, dia buat lower high. Lepas tu lower low. So ini bahagian anxiety ni kita boleh katakan the start of bearish market. So kalaulah saya nak buat satu simulasi, saya nak buat simulasi kan. So the next pattern yang kita kena tengok adalah untuk menentukan bahawa adakah waktu bearish moment telah bermula ataupun kita masih dalam peringkat fasa bull run, adalah dia kena buat macam ni. So ini situasi pertama, bearish moment. Kalaulah let's say dia jatuh lagi kan, so dia pergi bawah ni, lepas tu dia pergi atas ni dekat harga 60k contoh, dia close. Lepas tu dia turun lagi bawah, dia pergi dekat sini contoh, dia pergi dekat 42k kan. So kalau dia close, okay, let's say bukan 40k ke 30k dia masuk zone ni kan, then this adalah permulaan kepada bearish season. Tuan-tuan kena fahamkan this particular pergerakan di mana dia akan membentuk lower high dan lower low. Okay, itu adalah situasi kalau bearish season akan berlaku. Waktu tu janganlah kita duk sibuk buy the dip. Boleh je kalau nak buy the dip kan, tetapi usually orang akan take profit. Mungkin ada yang take profit, mungkin ada yang convert kepada stable coin. Terpulanglah kepada tuan-tuan puan-puan. This is not a financial advice. Ini hanyalah saya punya sharing sahaja. Okay, so situasi yang lagi satu pula dari sini, apa boleh kita expect adalah contoh dia close dekat sini kan, ataupun mungkin dia boleh close lagi rendah kan. Let's say dia close dekat sini, dekat 45k contoh kan. Then next dia buat pergerakan naik atas. Dia naik and then dia break yang ni, line kuning ni. 66k contoh. Dia break sikit, lepas tu dia turun contoh, dia turunkan. Still okay lagi. Maksudnya kita masih dalam fasa bull run. Kita masih dalam fasa bull run. Let's say and then dia close sampai dekat 57k. Lepas tu dia pun continue. Masih okay lagi. So itu yang tuan-tuan puan-puan kena tengok lepas ni. Kalaulah andai kata dia buat satu reversal, jadi dia perlu pergi harga, dia perlu break 64k. Tak kisahlah dia dari 64k, kalau dia tak pergi 70k, dia pergi dekat 68k ke kan, still okay lagi. At least dia close lagi tinggi daripada dia punya previous all time high. Lagi tinggi sedikit pun
tak apa. Then let's say dia turun balik kan, dia main-main dekat kawasan sini pun kita masih dalam dalam bull run. Sebab dia akan membentuk higher low. Dia akan membentuk higher low. As long dia main-main dekat sini, kita masih dalam bull run tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah kita masih dalam peringkat bull run lagi. So that's why hari tu dia crash, landing dia tepat-tepat dekat sini. Dekat line saya buat kan, tepat dia landing kat sini, lepas tu dia naik balik. So hopefully dia dapat buat recovery dan kita still dalam peringkat bull run lah insyaAllah. Tetapi kalau dia close lagi bawah, lepas tu dia naik atas, and then dia close dekat sekitar 60k macam tu, and then dia drop balik. Dan bila dia drop lagi bawah daripada 45k, dia pergi 40k kan, then kena hati-hati sebab peringkat bearish tu sudah bermula lah. So itu yang saya nak tunjukkan. Ini bukan saya simply cakap, saya berpandukan kepada ni Wall Street punya cheat sheet lah, Psychology of Market Cycle. So kalau let's say dia close bawah daripada 64k, kita berada di peringkat complacency. Complacent ni orang selalu kata macam berpuas hati macam tu lah kan. So kalau tak take action or tak take profit, mungkin dia akan drop lah. Ambil profit dekat level anxiety pun tak apa. Mungkin kadang kita nak confirmkan, mungkin dia pergi sini, lepas tu dia pergi sini, lepas tu dia naik balik. Dia tak turun. Boleh berlaku. Dekat sini dia boleh naik balik kan. So ada yang merasa macam rugi kalau take profit awal. Tetapi always tengok chart yang ni. Psikologi market cycle ni sangat penting. Inilah yang digunakan oleh orang-orang Wall Street, yang mana saya pun turut gunakan jugalah. Okey. Jadi okey, kita tengok ETH pula. So rasanya for Bitcoin, this is the part yang saya nak tunjuk lah, very important punya part. So sekarang ni kita tunggu reversal daripada Bitcoin. Hopefully dia boleh buat reversal. Kalau dia jatuh sehingga 40, contohlah dia close bawah, dia pergi sampai yang ni 43k pun still okay lagi, dengan syarat bila dia buat reversal balik, dia kena break 60 64k dia kena break. Then okay, fine, tak ada masalah. Sebab correction ni perkara yang biasa. Even kalau kita tengok balik chart yang dulu, saya malas nak scroll yang depan-depan ni. Kalau kita tengok chart yang dulu, biasa 38%, 33%, biasa. Sekarang ni kita ada 20%, 30% kan. Tapi dulu lagi dahsyat. Okay, sekarang saya nak bawa tuan-tuan puan-puan pada tahun 2000 chart tahun 2000 tahun 2017 lah, the previous all time high. Mana dia? Okey. Sebelum kita pergi tahun 2017, kita singgah tahun 2019 kejap tuan-tuan puan-puan. Kita singgah dekat tahun ni. So saya buka weekly chart lah, lagi mudah saya nak tunjuk pattern dia. Ni okay. So kita boleh tengok sekali harung tahun 2017. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, pattern dia nampak tak? Ni dia pergi sini, dia turun bawah kejap, lepas tu dia pergi stage complacency, lepas tu dia crash. Sama pattern dengan ni. Okay. Dan pada tahun 2019, dia kita panggil mini bull run, ataupun orang panggil fake bull run. Sebab bull run tu hampir tidak nampak macam bull run, tapi bukan bull run. Sama juga, dia tunjukkan pattern yang sama. Dia pergi dekat sini, naik atas, lepas tu dia close bawah ni, lepas tu dia pergi sini sikit je, jatuh. Dia close dekat sini. Nampak tak? Higher high, higher low, lower high, lower low. That's it, bearish. Lepas tu dia pun dari sini dia drop banyak kan, hampir 3000 dia pergi kan. Ni ada sampai dia pergi hampir ke 3900. Okay. And sama juga pada tahun 2013, sama juga. Tuan-tuan boleh tengok sini. Ni naik atas, lepas tu dia close dekat sini, lepas tu dia naik balik sikit, lepas tu dia pun crash. Okay. So that's why bahagian bahagian yang ni,
anxiety ni penting. Sebab dia kalau drop tinggi, dahsyat juga dia punya drop. So kalau let's say usually orang ambil profit dekat sini would be the best lah. Melainkan kalau mungkin tuan-tuan puan-puan ada yang beli dekat sini kan, dan jual kat sini pun still profit juga. But if you buy somewhere here macam tu, then you kena berhati-hati. Okay, so itu chart yang kita boleh tengok. Setiap kali bulan nak habis, dia akan tunjukkan pattern yang sama tuan-tuan puan-puan. Dia tunjukkan pattern yang sama. Ini bukan saya main apa ni, conteng-conteng. Ini memang clear cut. Memang clear cut pattern ni tuan-tuan puan-puan kena ingat sebab apa ni, kita tak boleh expect orang untuk selalu remind kita, untuk orang bagi tahu oh bulan dah habis ni semua kan. Sebab siapa-siapa boleh cakap anything dekat internet, tetapi kita kena bersandarkan kepada fakta. Okay, so itu tuan-tuan kena ingatlah, which is this particular ni Wall Street cheat sheet punya psikologi of market cycle. Okay, selain Bitcoin, tuan-tuan puan-puan boleh je gunakan untuk mana-mana apa ni, altcoin. Cuma dalam konteks ni sebab ramai yang panik bila Bitcoin jatuh, and of course Bitcoin is the main indicator, dia yang menggerakkan cryptocurrency, so saya relatekan dia dengan Bitcoin. So for Ethereum pun sama juga. Hari tu dia naik kan. Lepas tu dia pergi ni 20 lagi. Nampak ekor panjang. Lepas tu sekejap je dia jatuh balik. Lepas tu dia jatuh sini dekat 2100, lepas tu dia naik balik. So memang 2000 ni memang satu support level yang sangat-sangat strong untuk Ethereum. Cumanya dekat sini saya nampak Ethereum punya ni, nampak dia dah pergi higher high. Lepas tu dia pergi dekat sini. Tetapi beza Ethereum dengan alamak, tak nampak kejap saya tukar warna kejap. Warna apa nak letak? Kita letak warna purple, nampak tak? Purple pun tak nampak. Warna pink. Warna pink pun tak nampak. Warna kuning kuning nampak. Okay, sorry saja main-main. Okay, so ini dia buat satu double top kan, and then this one dia buat another one, big one lah, another big one. So kalau dia close dekat sini kan, dia tak pergi lagi bawah, then hopefully dia teruskan ni, then kita masih dekat peringkat bullish lah. Apapun saya akan tengok on the Bitcoin punya closing and opening. Tapi ada yang boleh argue juga, kalau tak ambil bahagian echo, dia akan nampak macam ni. Lower high dah ni. Macam mana ni? Ada yang boleh argue that point. So sekarang ni Ethereum kita tengok dulu. Kita kena tengok dulu adakah dia akan membentuk chart macam ni. Okay, so sekarang ni memang kena tunggu. Kita kena tunggu. Siapa nak buy the dip ke apa ke, tak, bagi saya this is not financial advice again. Saya rasa shouldn't be a problem lah, as long as you tuan-tuan puan-puan tahu this particular market cycle, tak ada masalah. Contoh kan, beli dekat dip dekat sini, tetapi bila naik dia tak pergi balik sampai sini, dia naik belah sini je, you still akan make profit. We will still make profit. No worries, as long kita hafal this chart. Chart ni kalau boleh hafal, simpan kat kepala. Euphoria, complacency dan sebagainya. Okay, so that is for Ethereum. Tak ada banyak nak cerita, melainkan harapnya dia pergi kepada 3000. Okay, dan bagaimana dominasi Ethereum? Okay, so actually Ethereum masih dominant against Bitcoin. They are still dominant. That's why dia tak close bawah 2000. Dia still close atas daripada 2000. So 2200. So Ethereum is still dominant lagi. Cuma yalah, sekarang mula nampak hilang sedikit dominasi. Tetapi kalau bull run ni berterusan, insyaAllah saya rasa Ethereum mungkin akan cuba break this pattern lah, macam yang kita bincangkan yang lepas. Okay, so itu adalah kita punya discussion on chart Bitcoin dan macam mana saya nak relatekan dengan psikologi of market cycle.
sekarang ni kita just nak tengok antara benda yang kita akan selalu tertanya-tanya adalah bila mana harga tu jatuh, tak kira lah orang yang baru beli Bitcoin, orang yang baru dalam cryptocurrency ataupun orang yang lama, bila mana benda ini berlaku, correction, kita nak tahu apa? Kenapa? Kenapa benda ni berlaku? Selalu orang tanya bila jatuh, kenapa kan? So sebab it could be pelbagai sebab. Yang penting kita tengok market structure and kita boleh buat decision. So of course antara sebab yang utamalah kan. Ini bila Joe Biden kata dia nak tingkatkan cukai untuk capital gain ni. Capital gain ni melalui saham ke apa-apa investment, dia nak buat cukai, naikkan cukai dari 20% kepada 39% kan. Ini sebenarnya bukan ketetapan. Ini hanyalah macam mungkin dalam perancangan atau cakap-cakap nak naikkan lah. Tapi biasalah market kadang-kadang dia takkan react berdasarkan fakta. Khabar angin daripada fakta, dia lagi suka react dengan khabar angin. Dia suka react dengan khabar angin. Dan ini macam yalah, orang kata apa, report saying that Joe Biden planning. Hanya planning je, tak buat lagi, cakap macam mungkin nak buat kot. Market akan buat satu keputusan. So bukan je Bitcoin je jatuh, actually market saham pun jatuh juga, sebab diorang pun akan affected juga kalau benda ni betul-betul berlaku kan. Okay, so berdasarkan planning untuk naikkan cukai, so dia pun jatuh. So rasanya mungkin Joe Biden dia akan fikir balik lah kan, sebab kalau betul-betul buat dan mungkin akan ada efek jugalah. So yang ni bukan bawah kawalan kita, so kita biarkan pandai-pandai lah government US discuss dan sebagainya. Yang pentingnya kita kena faham bahawa kadang-kadang kalau ada news yang berkaitan macam ni daripada orang politik ataupun daripada government official, dia akan efek harga Bitcoin. In a way dia akan efek juga. Walaupun macam saya ada share dekat Twitter, Grayscale ada lakukan pembelian pada 21 April. Macam saya kata 21 April kemungkinan Grayscale akan membuat pembelian. Ya, mereka buat pembelian, tetapi pembelian itu tidak boleh lawan dengan news ni. So news ni punya impact lagi kuat. So that makes harga dia untuk drop sikit lah. Sama lah even dekat Malaysia pun, kalau ada macam yalah PM tepi kata dia nak jadi PM, I have numbers dan sebagainya, kita punya market akan react. Kita punya pasaran saham akan react juga. So sama je, mana-mana negara pun sama juga. Okay, and then kita ada apa lagi? Lagi satu pula news yang agak tidak menggembirakan adalah exchange dekat Turki, nama dia Todex. Dia punya bos bawa lari 22 bilion worth of cryptocurrency lah, Bitcoin dan sebagainya. So exchange ni tiba-tiba tutup dan CEO dia hilangkan diri. Hilangkan diri kat mana? Azerbaijan Albania. Dia pergi Albania dengan 2 million duit pelabur. So sebab tu benda ni biasa, exchange cabut lari dengan duit ni biasa. Duit banyak, orang boleh cabut lari. Ni pernah berlaku dekat Quadriga X. Kalau tengok YouTube saya 3 tahun lepas, saya ada cerita pasal Quadriga X kan. So benda ni bukan sesuatu yang mengejutkan. Selalunya waktu-waktu bulan ada je orang akan cabut lari lah dan sebagainya kan. So which is why kadang-kadang exchange ni kita kena tengok juga. Exchange yang top kita boleh labur lah. Kalau exchange yang macam, kalau kita tengok kat CoinGecko pun dia ada indikator kan, yang warna merah kuning tu sebolehnya janganlah kita letak duit. Gunakan exchange yang top. Kalau kat Malaysia pun ada 3 yang verified, then okay, Luno, Tokenize, Synergy tu semua verified, then they should be tak lari lah. Tetapi kalau diorang nak lari pun boleh je, tak ada siapa boleh halang. Okay, that is why saya selalu pesan, kalau dah ada duit banyak, dah buat profit yang banyak dan sebagainya, jangan simpan dekat exchange, keluarkan dari exchange, simpan dekat wallet. Wallet yang mana kita pegang dia punya key, dia punya seed phrase key ke password ke, yang mana kita pegang, so that
benda tu di bawah tangan kita, dia takkan hilang unless tuan-tuan puan-puan pergi lupa password ke, pergi lupa seed phrase key dan sebagainya, then that's it, your money will be gone. Tetap that's why kita kena educate untuk bertanggungjawab terhadap kita punya own pegangan kripto. Okay, then next news ada yang kata due to BTC option expiry. Okay, option expiry ni tidaklah sebesar yang bulan lepas, bulan Mac, tetapi ramai yang kata ni nampak yang merah ni, ramai yang bet harga dia akan berada di sekitar apa ni 57k 57k macam itulah kan. Dan sekarang ni harga dekat 50k. So siapa yang short Bitcoin, nampak tak? Dia punya ni besar merah dekat sini, harga mana 48 ke 50. Okay, so ramai dekat Bitcoin option punya market, diorang target ataupun diorang buat apa ni put maksudnya shorting the Bitcoin lah, maksudnya bet bahawa harga Bitcoin akan drop. So ramai letak dekat harga ni 48 ke 52k. Okay, so memang Bitcoin betul-betul ikut dia punya ni lah, dia punya apa ni, dia punya ni kan. So this could be another factor. Okay, tapi reason, regardless of reason dan sebagainya, kita kena selalu tengok macam mana pergerakan market structure Bitcoin, so that kita tidak akan rasa resah dan kita boleh buat planning awal. Sebab apa ni, kita tak boleh harapkan orang bagi tahu, oi market dah nak jatuh ni, keluar ataupun bulan tengah berterusan, buy the dip. Tak, kita kena fahamkan psikologi market so that dia akan memudahkan kita untuk buat keputusan. Sebab tu dalam kripto jangan ikut orang sesuka hati. Kita kena ada kita punya own pemahaman juga. Tak kira lah orang tu YouTuber besar ke ataupun apa ni, orang-orang yang famous dan sebagainya, sesiapa pun boleh buat kesilapan. Saya pun boleh buat kesilapan. I'm not 100% right. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah dalam kripto tuan-tuan kena percaya diri sendiri. Sebab tu duit simpan sendiri. Jangan main simpan dekat exchange. Kalau sikit-sikit tak apa, kalau banyak simpan sendiri. So all these thing tuan-tuan kena start to practice lah. Okay? Next yang saya nak cerita ni adalah tentang SafeMoon. SafeMoon ni sebenarnya malas saya nak cerita, tetapi saya terpaksa cerita juga. Sebab apa tahu tuan-tuan perempuan? Sebab ni lah, SafeMoon dia pergi sampai Euphoria, and that next moment dia pergi dekat Euphoria, apa berlaku? Bila ramai kata, oh saya jutawan SafeMoon, saya dah level jutawan SafeMoon, saya letak apa $100 dah jadi beratus ribu dolar kan, ada yang cakap macam tu kan. Euphoria stage, the next thing you know dia crash. So that's why bagi saya, yang dapat duit tu okey lah, tetapi ramai yang beli lepas tu mereka kehilangan banyak duit. Yang orang hilang duit, diorang tak cerita. Selalunya orang cerita yang ni, bila dia hilang duit, bila dia cerita saya hilang duit, ramai yang dekat grup SafeMoon tu akan hentam dia, akan bully dia. Benda ni saya nampak dekat grup Telegram. Telegram tu open, saya nampak je apa yang tengah berlaku kan. Tapi kita faham dia macam satu cult movement. You bagi tahu sesuatu yang bertentangan dan dia akan remove. Saya dah kena remove dah sebab saya ada tanya tentang smart contract SafeMoon. Dia punya admin dah remove saya. Saya tak beli pun, saya cuma nak tanya je lah kan. Tapi diorang tersentap, so diorang remove saya. Cuma saya nak bagi tahu macam ni lah tuan-tuan puan-puan. Saya ni orang biasa lah, YouTuber kecil-kecil je kan. Saya follower pun tak ramai kan. So tuan-tuan boleh tengok Andre Jig. Andre Jig ni memang YouTuber yang famous bila bab finance, bab crypto. So since crypto bulan dia banyak buat konten tentang crypto kan. So dia memang subscriber banyak, 1.45 million kan. Tuan-tuan boleh lah tengok dia punya komen dia tentang SafeMoon. Saya tak nak cakap banyak sebab saya pun dah cakap banyak pasal SafeMoon kan. Dia sendiri pun dah bagi tahu ni pyramid scheme lah ni, Ponzi. Nak cakap macam mana lagi. Cuma cara dia cakap tu saya suka sebab dia cakap dengan cara yang buat magic,
cakap dengan lebih lemah lembut kan. Macam saya keras sikit. Sebab tu orang tak suka saya kan. Tapi memang ini bentuk segitiga. It is a Ponzi. It is like dia pembelian macam shitcoin ni, semua benda tak ada fundamental ni kan. It's like gambling juga in a way. In a very secara tidak langsung ni dia ibarat perjudian. And ramai yang boleh argue shitcoin ni kata, oi, Dogecoin pun shitcoin juga kan. Kenapa tak komen apa pasal Dogecoin? Kita kena faham Dogecoin ni dia dah lama. Dogecoin ni dia dah lama sejak tahun 2013. And then yang buat Dogecoin ni pun, dia punya founder pun bukan calon-calon orang. Dia memang developer yang semua orang tahu. Dia orang ni Adobe ke mana, saya pun tak ingat founder dia. Tuan-tuan boleh Google lah Dogecoin punya founder. Another thing, Dogecoin, tujuan dia buat Dogecoin is as a joke. Dia bukan nak kata shitcoin. Dia tak janji pun, developer dia tak kata kalau beli Dogecoin boleh jadi jutawan. Tidak. Itu community dia sendiri yang aktifkan Dogecoin, yang pump Dogecoin, yang gunakan Dogecoin. Sebab kita kena faham, komedi, meme, joke ni adalah benda yang ada market dia yang tersendiri. And Dogecoin dia berada dalam market tu. Kenapa Dogecoin dia buat, tuan-tuan puan-puan? Sebab kalau tuan-tuan puan-puan buka contohlah coin market cap, saya pun dulu-dulu pernah tunjuk dekat YouTube saya yang dulu-dulu lah, kalau tuan-tuan puan-puan ingat. Tahun 2013 banyak cryptocurrency waktu tu guna nama coin. Macam kan dia ada Bitcoin, lepas tu dia ada Namecoin lah, Peercoin lah, apa coin lah. Banyak coin, beratus-ratus dia akan letak belakang nama coin kan. So, ada Litecoin juga kan. Litecoin dia survive lah. Tapi banyak yang tahun 2013 ada coin kat belakang. Coin semua ni banyak dah pupus. Jadi Dogecoin dia nampak banyak tiru Bitcoin semua kan. Kita pun buatlah saja-saja Dogecoin. So Dogecoin tu dia nak buat untuk macam nak parodikan semua coin-coin yang datang nak copy Bitcoin lah. Itu je. Tapi yelah, benda tu macam dia nak buat lawak, so orang suka. That's why dia orang beli Dogecoin. Tetapi developer Dogecoin dia tak ada marketing team dan sebagainya kan. So dia taklah menjanjikan yang orang boleh jadi jutawan beli Dogecoin. Tak, itu hanya community. Dan baru-baru ni Elon Musk dia pump Dogecoin, dia ambil interest tentang Dogecoin, sebab tu Dogecoin naik. Dia tak ada unsur-unsur Ponzi dan sebagainya. Sangat berbeza dengan projek macam SafeMoon. Dan lagi satu, dia tak ada elemen rug pull. Macam Dogecoin dia tak ada macam liquidity, mana orang letak duit dekat sana, developer dia boleh cabut lari. Tak. Dan Dogecoin dia ada dia punya own blockchain. Dia buat dia punya own blockchain. Walaupun blockchain tu dia copy daripada Litecoin, tapi dia buat dia orang punya own consensus protocol dan sebagainya. Dan dia tak boleh nak cabut lari dengan duit. Sebab dia punya ni semua adalah di bawah miners. Dia sangat berbeza dengan SafeMoon. Dia yang orang yang tengah euforia dengan SafeMoon, dia orang akan compare lah dengan Dogecoin, compare dengan Bitcoin. Kata dulu Bitcoin cakap macam ni juga. Sama juga dengan SafeMoon. Tapi come on lah, white paper Bitcoin tu sangat-sangat revolutionary. White paper SafeMoon tu adalah sangat-sangat komedi. Sangat-sangat komedi. Okay. So kalau kita tengok lah kan SafeMoon punya ni, ni tuan-tuan boleh tengok dia punya pendedahan. Saya tak payah nak cakap banyak lagi. Dia dah tolong dah. Dia dah tolong. Ni orang yang ada banyak follower ni kan. So lagi legit lah kalau dia cakap. Okay. So kalau kita tengok dekat chart ni, ini dekat Bitmart. So dia punya pattern ni adalah euphoria punya stage, tuan-tuan dan puan. Okay. Ini adalah euphoria punya stage. Lepas tu dia crash. Lepas tu ini complacency. Ni dekat complacency. Sekarang ni dia SafeMoon ni di peringkat ni lah, complacency. So kita tengok, kita tengok bolehkah dia break yang ni, ataupun dia akan terus crash bawah. So this one tuan-tuan puan-puan boleh check sendirilah. Sebab apa? Kalaulah SafeMoon nak break yang ni, volume dia kena sangat banyak. Sekarang ni volume dia dah makin berkurangan.
So that's the thing dia punya ni about SafeMoon lah yang saya nak cerita. Actually dekat TikTok saya ada reveal tentang SafeMoon, dia punya smart contract punya ni semua kan. Tapi saya kena hentam juga. Walaupun dah tunjuk bukti, clear cut punya bukti saya tunjuk dekat TikTok, ada yang tak puas hati juga. So memang saya nampak euforia. Memang susah nak bagi, walaupun hujah logik, hujah fakta, orang tak boleh terima. So ada yang tanya dekat saya, kenapa post dekat TikTok pasal ni? Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, saya nampak ada satu movement Dogecoin yang berlaku pada tahun Julai 2020. Dan movement Dogecoin di mana harga Dogecoin kena pump waktu sekitar Julai 2020. Pump itu berasal daripada platform TikTok. Dia cryptocurrency ni, kalau tengok dari sudut sejarah, social media memainkan peranan penting untuk kripto. Okay, so kalau tahun 2013 dulu Reddit platform dia memang power lah, dia boleh move kan harga kripto dan sebagainya. Lepas Reddit, Twitter. So Twitter pun boleh buat pergerakan, boleh influence harga kripto, especially coin-coin yang baru lah. Kita tak cerita pasal Bitcoin, Ethereum, maksudnya coin-coin altcoin. Trend sekarang ni, trend sejak 2020, bila Dogecoin punya pump berjaya melalui TikTok tahun Julai 2020 ni, cerita tahun lepas saya tengok, saya dapat rasakan maybe TikTok boleh influence market altcoin yang kecil-kecil. Dan sekarang saya nampak banyak coin-coin, shitcoin atau coin-coin yang ada elemen-elemen Ponzi, dia cari nyawa melalui TikTok. That is why, another reason kenapa saya post dekat TikTok, sebab saya nampak TikTok ada dia punya power untuk movekan market. SafeMoon dia pump banyak sebab dia punya dia dapatkan influence dia melalui TikTokers. TikTokers yang banyak promote SafeMoon, and then dia merebak masuk dekat Twitter, Facebook dan sebagainya. Tetapi yang bagi nyawa dia naik adalah melalui TikTok. So that's why dekat TikTok sendiri saya post inilah SafeMoon punya ni kan. Tapi 1 minit je, tak banyak saya boleh cerita. So kita ada masa tak? Okay, saya tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan apa masalah dekat SafeMoon ni So ni last sebelum kita tutup. So kalau kita tengok dekat SafeMoon punya ni, okay, sekejap saya buka. Okay, so ini adalah dia punya detail dekat CoinGecko kan. Kita boleh tengok dia punya smart contract punya info dekat sini, Explorers. So saya klik Explorers ni. Okay, kena tunggu internet pula. Okay, so dekat sini dia sama je macam Ethereum, dia ada Etherscan kan. Binance Smart Chain dia ada BSC Scan. So ini adalah dia punya profile lah kan. Okay, sekarang ni yang red flag yang pertama adalah holders dia. Kalau tengok holders ni, ramai address ni dia pegang percentage dia besar. Kalau ini dump, mampus, harga SafeMoon akan crash banyak tuan-tuan puan-puan. Isu dia 0000 ni apa? Bila saya tanya dekat Telegram, tak ada yang jujur. Tak ada yang jujur, orang ni tak ada. Tapi berdasarkan orang chat dan sebagainya dan orang lain pun buat pendahan, saya rasakan ini adalah so called dia punya burn address. Ingat tak dia kata dia ada buat cukai 10%, 5% pergi dekat dia distribute among holders ni kan. Lagi 5% tu dia separate, satu pergi ke Binance, 2.5% pergi ke Binance, 2.5% masuk dalam liquidity pool. So instead of, dia kata dia buat burn, tapi dia tak ada address burn. Kalau burn address kan, dia akan ada 000 belakang ni dia akan tulis DEAD, DEAD, DEAD. Tapi ni 001. So dan juga bila klik info lanjut, dia sebenarnya akan tunjuk LP, which is dia punya liquidity pool lah. Okay, so ini tuan-tuan puan-puan kena fahamkan, banyak duit dia dekat sini, liquidity pool. Okay, selalunya kalau burn address tak ada orang boleh access. So ini bukan burn address, itu adalah penipuan pertama yang mereka buat. Next adalah bila saya buka bahagian read contract. Okay, dekat read contract ni,
Ini dia punya informasi smart contract lah. Okay, dia buka di contract. Dia kalau kat YouTube senang sikit sebab dia bagi lebih banyak masa. tak cerita dalam 1 minit. Dekat di contract kan, dia dah bagi simplified lah dia punya contract. Kita boleh tengok owner address tau. So ni adalah owner address. So saya klik owner address ni. So dekat sini, apa yang mencurigakan, okay, saya tengok transaction BEP20 token transaction lah. Dia kata duit tu pergi dekat yang 000 ni. 00000 ni adalah yang ni, yang dia punya liquidity pool. Dia punya liquidity pool. Okay, nampak tak? Dia semua masuk dekat owner address. Tadi nampak kan yang owner address 0S79 tu, semua masuk dekat owner address. Ini yang dia, apa benda dia burn, dia tak burn. Dia masuk dalam owner address ni. Sekali ni je dia keluarkan sebab jadi isu. Jadi isu dekat Twitter. Jadi dia pun kata okay, kita nak lockkan ni. So dia keluarkan this much of amount lah. Tetapi sekali tu je dia buat sebab orang bising. Lepas tu masuk je dari ni, tengok dari so-called yang holder 40% tu, dia masuk je tau. Nampak tak? Dari liquidity pool ni masuk kepada address yang owner address ni 0x79. Tadi saya tunjuk kan owner punya address 0x79 something mana masuk dekat sini. Maksudnya duit yang so called dia buat tax, ambil contohlah 2.5%, dia tak burn duit tu. Dia masuk dekat poket dia sendiri. Kalau tak, mana dia? So that's the thing. Dia dah macam Ponzi dah. Dah macam Ponzi. Dekat backdoor banyak benda dia buat. Tapi yalah, saya cerita dekat TikTok, ada yang tak percaya kan. So tapi itu adalah fakta. Saya hanya cerita berdasarkan fakta, berdasarkan smart contract. Tapi ada yang kata tak apa, ada je buat duit dan sebagainya. Sama juga, you masuk kasino pun ada je orang yang buat duit. Tapi adakah itu benda yang betul? As a Muslim lah, as a Muslim also, kalau masuk kasino kan, berjudi kan, ada je yang buat profit. But is it really healthy? Is it really legit? So itu kita kena fikir. Kita kena fikir juga bab tu. Tak boleh hanya tengok untung semata-mata. Kena tengok juga cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Nak cerita simple, matlamat tidak menghalalkan cara. Dan juga bila banyak duit masuk ke dalam shitcoin, duit-duit tu sepatutnya masuk ke dalam projek-projek altcoin yang legit, projek-projek Bitcoin dan juga Ethereum. So bila duit tu tak masuk ke sana, masuk ke shitcoin kan, macam mana market nak naik? Sebab SafeMoon banyak duit dia dah ambil. Bayangkan duit-duit SafeMoon tu pergi dekat altcoin lain ataupun pergi dekat Bitcoin, Ethereum. Probably market tidak crash sebanyak ni lah. Probably. Saya tak pasti. Tetapi that is one of the possibilities. That is why saya tak menggalakkan, even channel ni tak akan promote shitcoin. Tak akan promote shitcoin. Usually saya cerita pun projek-projek ada fundamental. Sebab apa? Sebab kalau ada yang nak melabur, better melabur dekat altcoin yang ada potensi long term. Bukan projek-projek pump and dump ataupun projek-projek Ponzi. Sebab kalau banyak yang invest dekat projek-projek Ponzi, then duit tak masuk kepada projek yang betul, then harga akan eventually akan boleh crash lah. Boleh jatuh sebab ramai euforia tak kena tempat. Dan ada lagi satu implikasi juga mungkin dari sudut the way government sees the cryptocurrency market. Dia boleh menimbulkan fitnah bahawa cryptocurrency adalah pump and dump, cryptocurrency adalah Ponzi. Actually bukan. Cryptocurrency is just sebahagian daripada projek-projek yang menunggang nama cryptocurrency. Okay, so itu je lah yang saya nak cerita untuk video hari ni. So harapnya tuan-tuan puan-puan faham the concept market psychology. Itu yang paling penting lah. So then next time bila Bitcoin buat movement dia, tuan-tuan faham bahawa dia berada di peringkat mana. Adakah dia sekarang di peringkat anxiety dan sebagainya, dan tuan-tuan puan-puan boleh buat tindakan yang sepatutnya. Okey, itu saja daripada saya. Nama saya Ashraf. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.